Ini punca kerajaan Pakatan Harapan di Kedah jatuh. Barisan Nasional sepakat sokong Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Nur Hizam tampil perjelas punca babi di Dewan. Melayu percaya DAP berkuasa adalah bacol dan hina. Dua adun PKR di Kedah, Dr. Robert Ling Kui Yi Sidam dan Azman Nasruddin lunas mengumumkan keluar daripada parti itu dan menjadi adun bebas yang menyokong Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Dalam satu sidang media bersama, Azman berkata, keputusan itu dibuat setelah membuat pertimbangan secara mendalam. Saya Azman bersama YB Robert mengumumkan keluar daripada PKR dan memberikan sokongan padu kepada Perdana Menteri. Kami akan berkhidmat sebagai adun bebas, katanya dalam sidang media yang diadakan di pusat khidmatnya di Sungai Petani. Mereka berdua juga berkata tidak lagi menjadi adun PKR. Pengumuman itu sudah dijangka apabila seorang pegawai Ling memberitahu Malaysia Kini bahawa kedua-duanya akan mengadakan sidang media berkenaan kedudukan dalam kerajaan negeri. Dengan pengumuman Ling dan Azman itu, Menteri Besar Mukhlis Mahathir kini mempunyai sokongan 17 kerusi di DUN dan Perikatan Nasional pula 19 kerusi. Sementara itu, Ling menyatakan bahawa beliau hilang keyakinan kepada PKR yang dipimpin oleh Anwar Ibrahim. Semenjak beliau memimpin parti ini, pasca pemilihan 2018, parti bertambah buruk dan kemuncaknya, parti telah berpecah belah dengan sebahagian pimpinan Azmin Ali dan Zuraidah Kamarudin dipecat selain meninggalkan parti ini. Jadi hari ini saya mengumumkan peletakan jawatan saya sebagai Ketua Cabang PKR Sungai Petani serta-merta. Peletakan jawatan ini juga melibatkan 2/3 jawatan kuasa cabang dan sayap AMK Sungai Petani, dakwanya. Beliau juga membangkitkan penggantungan timbalan ketua cabangnya Firdaus Yusof dan beberapa anggota jawatan kuasa cabang itu yang disifatkannya sebagai mencabar dirinya dan teman-teman lain yang selama ini setia dengan PKR. Minggu lalu, Pesuruhjaya PAS Kedah Ahmad Yahya membuat kenyataan bahawa perubahan kerajaan negeri Kedah sudah tidak dapat dielakkan lagi dan mendakwa Pakatan Harapan tempang di Kedah dan hilang majoriti. Malah Ahmad turut menyatakan bahawa pihaknya bersedia untuk menerajui pentadbiran Kedah. Mukhlis yang juga timbalan Presiden Bersatu mengekalkan kerajaan Pakatan Harapan di Kedah meskipun Presiden Parti Muhyiddin Yassin telah membawa Bersatu keluar daripada gabungan itu untuk membentuk Perikatan Nasional bersama-sama Barisan Nasional, PAS, GPS dan Wakil Bebas. Mukhlis mencabar Muhyiddin untuk jawatan Presiden dalam pemilihan parti yang kini tertangguh gara-gara COVID-19. Sementara itu, pengarah pilihan raya PAS Muhammad Sanusi Maknur menyuarakan simpatinya terhadap Mukhlis Mahathir kerana 2 kali berdepan kehilangan majoriti sokongan adun sepanjang menjadi Menteri Besar Kedah. Sanusi yang dikatakan antara calon Menteri Besar baru berkata Mukhlis tidak akan berdepan perkara itu sekali lagi jika beliau bersama-sama dengan Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin. Saya bersimpati Mukhlis sebagai seorang pemimpin yang terpaksa berdepan senario seperti itu dalam kerjayanya. Saya bersimpati. Dia patut ambil tindakan untuk bersama-sama Muhyiddin. Dia tidak akan kena berdepan dengan perkara ini. Sekali kena cukuplah. Ini 2 kali. Saya pun kesian juga, katanya ketika ditanya pemberita ketika sidang media yang disiarkan secara langsung di Facebook. Dalam sidang media itu, Sanusi mengumumkan Perikatan Nasional mempunyai cukup majoriti untuk menubuhkan kerajaan baru di Kedah. Kurang dari seminggu sebelum Dewan Rakyat bersidang untuk kali pertama sejak Pakatan Harapan dijatuhkan, Barisan Nasional mengumumkan sokongan tidak berbelah bagi kepada Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Dalam kenyataan dikeluarkan Pengerusi Dewan Tertinggi Barisan Nasional, Dr. Ahmad Zaid Hamidi, gabungan itu menjelaskan mereka juga akan menyokong Kerajaan Perikatan Nasional yang dipimpin Muhyiddin. Kata Ahmad Zahid, pendirian tersebut dicapai sebulat suara dalam mesyuarat Dewan Tertinggi Barisan Nasional yang diadakan. Barisan Nasional adalah kelompok terbesar dengan 43 kerusi parlimen yang memberikan sokongan kepada Ahli Parlimen Paguh Muhyiddin Yassin untuk dilantik sebagai Perdana Menteri ke-8 yang seterusnya membentuk Kabinet Malaysia yang baru dikenali sebagai Kerajaan Perikatan Nasional, katanya. Gabungan itu juga berpendirian untuk mengundi secara en blok bagi menyokong Muhyiddin jika bekas timbalan Presiden UMNO itu berdepan dengan undi tidak percaya di Dewan Rakyat. Di sebalik pendirian tersebut, Barisan Nasional bagaimanapun mempunyai pandangan tersendiri berhubung usaha mendaftarkan secara sah
Perikatan Nasional. Berhubung pendaftaran Perikatan Nasional secara formal sebagai sebuah parti seperti dicadangkan, Barisan Nasional berpandangan Barisan Nasional perlu melalui proses tertentu dalam parti komponen masing-masing, katanya. Ahmad Zahid bagaimanapun tidak menjelaskan dengan lebih lanjut apa yang dimaksudkannya dengan butiran tersebut. Perikatan Nasional dibentuk melalui kerjasama majoriti pemimpin bersatu yang diketuai Muhyiddin meninggalkan Pakatan Harapan untuk bersama UMNO, MIC, MCA dan PAS bagi mewujudkan kerajaan baru. Ia berlaku ketika parti-parti terbabit kecuali Bersatu tidak mendapat mandat daripada rakyat dalam pilihan raya umum 2 tahun lalu. Isu keabsahan Perikatan Nasional sebagai badan berdaftar dibangkitkan sendiri oleh Timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan baru-baru ini. Dewan Rakyat dijadual bersidang selama 1 hari pada 18 Mei ini dan menjadi perhatian ramai kerana bekas Perdana Menteri yang juga pengerusi Bersatu mengemukakan usul tidak percaya kepada Muhyiddin. Sementara itu, dalam mesyuarat sama, Barisan Nasional juga bersetuju menerima kembali Parti Bersatu Rakyat Sabah sebagai salah sebuah anggota gabungan berkenaan. Kini Barisan Nasional terdiri daripada gabungan 4 parti politik tanah air iaitu UMNO, MCA, MIC dan PBRS, kata Ahmad Zahid. Okey, kerana saya telah dibabikan dulu. Okey. Bayangkan saya kalau saudara sendiri dibabikan. Anggota Dewan Undangan Negeri Pengkalan Batu, Nur Hizam Hassan Bakti mendakwa beliau diprovokasi wakil pembangkang sehingga melontarkan makian babi dalam Dewan Undangan Negeri Melaka. Beliau berkata telah dimaki hamun dengan perkataan pengkhianat, kerajaan pintu belakang dan dipanggil babi terlebih dahulu. Kerana saya telah dibabikan dulu, kita dilahirkan untuk jadi manusia, bukan untuk dibabikan. Apabila saya sebagai wakil rakyat telah dibabikan, itulah kata paling bagus untuk saya lemparkan pada YB pembangkang pada ketika itu, katanya dalam sebuah rakaman video yang dibuat naik ke alam maya. Persidangan Dun Melaka sebelum ini bukan sahaja menyaksikan insiden kontroversi mengenai penggantian speaker, malah diwarnai dengan aksi anggotanya. Nur Hizam antara yang bertekak dengan Low Chi Leong DAP Kota Laksamana. Video yang merakamkan Nur Hizam memanggil Low dan Low menggelarkannya pengkhianat kemudian menjadi tular. Sementara itu, Nur Hizam juga berkata beliau pada mulanya hanya berdiam diri dalam Dewan tetapi berubah selepas provokasi itu. Ini yang buat saya marah. Bila saya marah, saya kata dengan YB pembangkang tersebut, siapa yang babi? Siapa makan babi? Kalau kita ini muka pun dah macam babi, janganlah perang yang macam babi, katanya yang berkata terpaksa bertahan. Kerajaan Pakatan Harapan tumbang di Melaka selepas Nur Hizam daripada DAP dan Adu Nabia Muhammad Jalani Khamis daripada PKR mengalihkan sokongan daripada Kerajaan Pakatan Harapan kepada pembangkang. Perubahan itu mengekori perubahan tampuk kepimpinan pusat selepas penjajaran semula parti politik di Malaysia yang menyaksikan Bersatu, UMNO, PAS dan gabungan Parti Sarawak GPS membentuk kerajaan baru. Wartawan veteran dan bekas penasihat media Perdana Menteri Kadir Jassin berkata, pengkhianat Pakatan Harapan kini mengulang gembar-gembur dimulakan UMNO. Kononnya DAP menguasai gabungan berkenaan. Mengulas catatan blog Dr. Mahathir Mohamad, Kadir berkata, dakwaan berkenaan dimulakan oleh UMNO selepas parti terbabit dikalahkan Pakatan Harapan dalam pilihan raya umum 2018. Sekarang mitos ini digembar-gemburkan pula oleh pengkhianat Pakatan Harapan yang bersekongkol dengan UMNO dan PAS. Mereka ini menang atas tiket Pakatan Harapan yang termasuk di dalamnya DAP, tetapi kerana gilakan kuasa dan dendam kesumat sanggup berpakat dengan musuh, katanya melalui hantaran di media sosial. Sebelum ini Mahathir menjelaskan Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin sebelum ini mendesak agar parti itu meninggalkan Pakatan Harapan kerana kononnya Melayu akan dihancurkan oleh DAP. Bersatu pada asalnya menyertai Pakatan Harapan yang turut dianggotai PKR dan Amanah untuk mendapatkan mandat daripada rakyat dalam PRU ke-14 2 tahun lalu. Kerjasama tersebut berjaya buat pertama kali menafikan Barisan Nasional yang dinominasi oleh UMNO daripada terus menjadi kerajaan. Bagaimanapun, Muhyiddin kemudian membawa Bersatu keluar dari Pakatan Harapan sekaligus menamatkan kerajaan gabungan berkenaan selama 22 bulan. Bagaimanapun, Mahathir dan sebahagian pemimpin Bersatu tidak bersetuju dengan Muhyiddin. Petang semalam, Mahathir yang juga pengerusi Bersatu menyatakan rasa malu kerana ada orang Melayu yang begitu takut kepada DAP, sebuah parti berbilang bangsa, sehingga mereka sanggup mengkhianati mandat rakyat. Kata Mahathir, sejarah membuktikan Melayu mampu mempertahankan kepentingan bangsanya termasuk semasa berdepan dengan penjajah Inggeris. Kata Kadir, Melayu yang percaya bahawa DAP lebih berkuasa daripada mereka adalah orang yang bacul dan hina.
Apakah Melayu yang berjaya menyelamatkan raja-raja mereka daripada tipu helah penjajah Inggeris, menentang Malayan Union dan memperjuangkan kemerdekaan boleh diperintah dengan begitu mudah oleh DAP? Melayu yang percaya cerita dongeng ini adalah Melayu yang dayus dan mudah diperkotak-katikkan, katanya. Jika anda mempunyai gejala seperti demam, batuk dan sesak nafas, jangan berlengah untuk terus ke klinik atau hospital bagi menjalani ujian saringan. Bersama kita tangani wabak COVID-19.